Korang tahu tak kenapa Facebook tu warna biru? Sebenarnya Mark Zuckerberg yang buat Facebook tu, dia ada raba warna. Dia tak boleh nampak, dia tak boleh differentiate warna merah hijau. So mostly warna yang dia nampak adalah biru. Dari situlah lahirnya biru untuk Facebook. So kali ni saya akan bincangkan mengenai topik rabun warna. So rabun warna ni agak common dalam kalangan masyarakat. Dan kadang-kadang ada orang dia ada rabun warna tapi dia tak tahu sebab dia mild je. Dia tak perasan pun dia ada rabun warna. Tapi ada orang yang sangat-sangat teruk rabun warna dia, sampai dia pun boleh tahu sendiri, dia rasa macam tak banyak warna yang dia boleh nampak. Okey, satu mitos berkenaan rabun warna ni, kebanyakan orang kata okey, orang yang rabun warna ni semua nampak warna hitam putih. Itu tak betul, sebab hanya orang yang rabun warna yang sangat teruk, tahap severe je nampak warna hitam putih tu, kita panggil sebagai akromatopsia lah. Jadi hari ni kita akan bincangkan apa punca-punca rabun warna, macam mana orang tu boleh dapat, dan juga apa treatmentnya ada untuk orang rabun warna. Yang pertama sekali kita pergi kepada definition lah rabun warna ni. So rabun warna ni sebenarnya seseorang yang tak boleh bezakan beberapa warna, dan yang paling teruk sekali adalah bila dia tak nampak langsung warna, dia nampak semua warna grey ataupun warna hitam putih lah. Okey, dan orang biasa tertanya macam mana rabun warna ni boleh terjadi. Okey, biasanya kita pergi kepada basic dulu. Macam mana mata kita boleh detect warna? Sebab mata kita dia ada dua struktur yang sangat-sangat important. Ya, struktur ni kita panggil sebagai photoreceptor, tapi dia ada dua jenis photoreceptor. Yang pertama sekali nama dia sebagai rod, satu lagi adalah cones. Saya dah tengok dalam gambar ni lah. Okey, rods dengan cones ni dia mempunyai dua fungsi yang berbeza. Untuk rods ni, dia biasanya berada dekat bahagian tepi-tepi kita punya retina tau. So dia punya fungsi dia untuk detect cahaya, terutama sekali cahaya tu dalam keadaan yang malap, macam orang panggil sebagai low light lah. Dan juga dia detect kontras warna. Satu lagi cones ni kalau anda tengok dalam gambar ni kan, dia ada dekat bahagian tengah retina. Okey, cones ni fungsi dia untuk detect bright light, maksudnya cahaya yang terang, dan juga dia detect resolution image yang kita nampak, dan yang penting sekali dia detect color. Bila dia detect color, sebab kita tahu color ada sangat banyak jenis color. So color ni, dalam banyak-banyak color, asal dia datang daripada primary colors. Ada 3 jenis. So dari sini juga cones ni dia bagi kepada 3. Dia bagi kepada red, green dan juga blue. Kalau dalam English biasa orang panggil primary colors RGB. Ni primary colors, red, green, blue. Jadi cones ni bagi kepada 3 ni. Jadi bila masa jadi orang ni rabun warna, yang pertama sekali, kalau paling teruk adalah bila semua tiga-tiga tak ada. Red, green, blue, semua tiga tak ada disebabkan oleh biasanya genetik lah. So dalam keadaan ini, dia akan nampak hitam putih je. Yang kedua, bila antara tiga tu ada satu ataupun lebih, dia tak ada ataupun dia tak berfungsi dengan baik. Ini kita panggil sebagai moderate color blindness lah. Yang terakhir sekali adalah bila tiga-tiga ni semua ada, tapi ada sekurang-kurangnya satu ni dia tak function dengan baik. Jadi bila jadi macam ni, dia tak dapat nak differentiate certain color. Yang paling common adalah dia tak dapat differentiate antara red dengan green, merah hijau. Satu lagi adalah apabila dia tak boleh differentiate warna blue yellow, biru dengan kuning lah. Tapi yang biasanya paling common adalah red green. Okey, bila dalam keadaan mild ni, sebab dia bukan tak ada, dia cuma tak function dengan elok. Jadi bila orang tu tengok, biasanya dalam keadaan cahaya terang, kalau pagi dia nampak okey je warna ni. Tapi bila pergi ke malam, bila ada low light, dim light, dia dah start tak boleh nak differentiate color ni. Okey, itu adalah asas lah dari mana mata kita boleh detect cahaya. So sebenarnya siapa yang boleh dapat rabun warna ni? Okey, kita bagi kepada dua juga. Satu yang paling common sekali adalah daripada keturunan ataupun kita panggil sebagai congenital. Okey, biasanya dalam keturunan ni, lelaki dia lebih common daripada perempuan tau, lebih kurang 8 ke 10 kali lebih common. Dan paling common sekali apabila seorang wanita itu, sama ada dia sendiri rabun warna ataupun dia sebagai pembawa, biasanya dia akan turunkan kepada anak lelaki dia. Kalau anda nak tahu kenapa keadaan ini boleh terjadi, kenapa lelaki lagi common, kenapa biasa perempuan yang bagi kepada anak lelaki, anda boleh tengok saya punya video kat atas ni. Saya terangkan lebih detail lah siapa yang boleh turun kepada siapa. So kalau anda ada rabun warna, anda nak tahu bila anda kahwin nanti, anak nanti berapa probability untuk anak anda dapat rabun warna, anda boleh tengok saya punya video. Okey, dan kebiasaannya kalau orang yang dapat daripada keturunan ni, dia punya severity dia, kalau daripada lahir memang tak nampak tahap macam tu, sampai ke dia besar, dewasa, sama je severity dia, takkan jadi lagi teruk.
Okey, yang satu lagi kita pergi kepada faktor luaran. Faktor luaran ni ada beberapa lah, panggil sebagai acquired. Okey, so yang pertama adalah penyakit. Ada beberapa penyakit yang boleh menyebabkan daripada normal jadi rambut warna. Sama ada boleh jadi sebabkan retinitis pigmentosa, macular degeneration, Alzheimer, even kencing manis sendiri pun boleh menyebabkan. Yang kedua adalah ubat-ubatan. Biasanya ubat ni digunakan untuk penyakit lain, tapi efek ubat tu boleh menyebabkan kerosakan pada retina sampai menyebabkan jadi rambut warna. Yang biasa paling common kalau anda ada rheumatoid arthritis, ada SLE, ada satu ubat yang dipanggil sebagai HCQ ataupun hydroxychloroquine. So ubat ni bila diguna pakai dalam jangka masa yang lama, ada kemungkinan dia menyebabkan komplikasi pada mata dan menjadikan anda dapat rambut warna. Satu lagi, kalau anda pernah kena batuk kering ataupun apa-apa jenis TB, ada satu ubat dipanggil sebagai hitam butol. So ubat ni juga dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan jadi rambut warna. So biasa orang yang ada makan ubat ni memang akan di-refer kepada kami, doktor mata, untuk kita screen sekurang-kurangnya setahun sekali untuk kita detect dah ada ke belum tanda-tanda rambut warna tu. So yang ketiga boleh jadi juga sebab trauma, macam aksiden, apa-apa aksiden yang menyebabkan kerosakan pada setengah bahagian otak ataupun pada kecederaan pada mata direct. Yang keempat, stroke pun boleh menyebabkan juga sebab dia menyebabkan kerosakan pada saraf retina lah. Okay, so biasanya comparekan yang faktor luaran dengan keturunan ni. Kalau keturunan dari kecil sampai besar sama je, tapi dari untuk faktor luaran, kalau mula-mula anda dapat tu dia mild saja, ada kemungkinan bila progress makin lama dia boleh jadi daripada mild pergi moderate, pergi severe. Itu antara perbezaan yang ketara lah. Okay, next sekali, bila anda dengar semua ni, mesti ada yang anxious kata, aku ni ada ke rambut warna? Rasa macam tak ada, tapi bila tengok balik warna tiba-tiba macam tak nampak je warna. So kita nak tahu macam mana nak detect rambut warna ni. So biasanya ada beberapa tools yang kita pakai, tapi yang paling common, yang paling famous sekali adalah kita panggil sebagai Ishihara chart. Ishihara chart ni macam ni lah contohnya. Okey, saya tak terangkan lebih detail macam mana nak detect, tapi kalau anda nak tahu dengan lebih detail dan check secara visual, ada satu video saya letak dalam description kat bawah. So video ni daripada channel YouTube Dr. iHealth. Sangat bagus dia punya channel ni, tapi dalam English lah. Dekat sini kalau anda tekan link ni, anda boleh test sendiri anda punya mata. Dia buat satu-satu plate tu untuk anda tengok dan dia explain apa yang anda nampak tu normal ataupun tak. So boleh check it out lah, boleh tengok kat dia punya video. Okay, next sekali, bila kita dah tahu kita ada rambut warna ni, kita mesti nak tahu apa rawatan dia. Tapi untuk masa sekarang masih belum ada definitif treatment. Maksudnya rawatan yang kita bagi bukan untuk jadi elok terus daripada tak ada rambut warna jadi normal. Cuma kita ada beberapa alat bantuan yang boleh menyebabkan sekurang-kurangnya dia punya severity tu kurang, ataupun dapatlah differentiate colours tu. Kita panggil ni sebagai kromajan. Kromajan ni dia terbagi kepada dua lah, sama ada bentuk cermin mata ataupun contact lens. Tapi anda kena ingatlah, bukan untuk definitif, bukan untuk hilangkan rambut warna, tapi untuk facilitate seseorang tu, jadikan dia lebih sensitif kepada perbezaan warna. Okay, jadi bila kita dah tahu rambut warna ni, soalan yang paling common dan paling orang nak tahu sekali, especially kalau anak-anak kecil kita detect waktu muda lagi, waktu kat sekolah, kata Dr. Chai kata, oh ada rambut warna. So mak ayah dia akan rasa risau. Bila dah besar nanti, diorang boleh kerja apa? Sebab banyak kerja yang memerlukan kita beza warna kan. So kalau nak tahu apa pekerjaan yang boleh dan apa pekerjaan yang tak boleh untuk orang yang ada rambut warna, kenalah like, share, subscribe, kongsi dulu video saya ni. Untuk next video, insyaAllah saya akan bawakan khas apa pekerjaan yang tak boleh untuk orang yang ada rambut warna. Okay? Semoga video kali ini bermanfaat untuk anda semua. Assalamualaikum.